Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permesyuaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan, meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan, pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran, pada segala perkara yang dibentangkan, dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seru alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Yang Berhormat Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibullah. Terima kasih yang timbalan yang dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 1. Ya, sila Yang Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk yang dipertua, yang dikasihi, dan juga Datuk Seusaha Parlimen. Setakat ini fokus perumahan prima lebih tertumpu untuk membantu golongan berpendapatan sederhana di kawasan-kawasan bandar dan pinggiran bandar yang mengalami kesempitan untuk memiliki rumah. Harga rumah di bandar-bandar besar adalah melebihi kemampuan mereka untuk membayar ansuran bulanan. Untuk memohon rumah kos rendah pula, mereka tidak layak. Sebagai permulaan, kerajaan mengambil langkah dengan memfokuskan pembangunan prima di kawasan bandar dan pinggiran bandar-bandar besar dahulu. Di negeri Sarawak, prima mensasarkan pembangunan dilaksanakan di Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Prima telah mengadakan beberapa siri mesyuarat dengan kerajaan negeri melalui kementerian yang berkaitan ke arah mencapai kata sepakat dalam membangunkan perumahan prima di negeri Sarawak. Selain daripada itu, Prima juga turut bekerjasama dengan Persatuan Pemaju Hartanah Perumahan Sarawak, SHIDA, untuk mengenal pasti projek-projek yang boleh dilaksanakan secara kerjasama dengan Prima. Namun, Prima tiada halangan untuk membina rumah-rumah Prima di Limbang sekiranya terdapat permintaan yang tinggi di kawasan-kawasan tersebut. Saya juga ingin maklumkan sekali lagi di Dewan Yang Mulia ini bahawa Prima boleh dipohon oleh orang muda yang belum berkahwin dan kita boleh membina pangsapuri 1 bilik, pangsapuri 1+1, pangsapuri 2+1, pangsapuri 3+1 ataupun rumah kediaman tanah 4 bilik. Jadi kehadiran Prima akan memberi keringanan kepada orang-orang di bandar ataupun di kawasan-kawasan bandar kecil yang ada permintaan yang tinggi. Terima kasih. Berhormat Limbang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jadi bukan apa sekarang ini tentang memang rakyat maklum tentang tujuan kerajaan di bandar-bandar raya atau bandar-bandar besar. Namun sekarang ini ialah dengan semangat Satu Malaysia dan sebagainya ini, permintaan itu juga dipohon oleh rakyat kita yang berkemampuan sederhana di pekan-pekan kecil. Tetapi dengan memahami bahawa memanglah mengikut kepadatan penduduk memanglah tak banyak yang memerlukan itu, mungkin taklah sampai 1000 ataupun ratus, mungkin berpuluh buah lah Jadi sekurang-kurangnya pengagihan itu nampak sama seluruh negara, baik di bandaraya maupun di pekan-pekan sederhana atau pekan kecil. Jadi berapakah
jumlah minima yang boleh dibuat sekiranya khusus untuk pekan-pekan kecil, ya, dengan konsep yang berbeza daripada yang konsep untuk di bandar-bandar besar ini, ya. Berapa jumlah minima untuk sekiranya dapat dibuat di pekan-pekan kecil dengan konsep berbeza, memandangkan jumlah penduduk dan juga kepadatan dan juga harga ini. Kita sedar macam di Limbang, kalau harga 100,000, mungkin di Limbang dalam 130 buah, memandangkan keadaan masalah logistik. Itu dia. Terima kasih. Rumah kita ni boleh didasarkan kepada 150,000, 200,000, 300,000 dan juga 400,000. Tetapi tujuan besar kerajaan memperkenalkan prima ini ialah untuk untuk juga memperkenalkan komuniti, di mana di situ ada segala kemudahan, kedai dan juga kemudahan-kemudahan seperti yang telah dipamerkan untuk oleh pemaju-pemaju sekiranya kita nak beli sesuatu rumah ataupun unit di mana-mana apartmen. Tapi yang paling penting di sini adalah pendekatan kerajaan memperkenalkan komuniti. Jadi oleh kerana memperkenalkan komuniti, mana satu masyarakat yang duduk di situ, duduk dalam satu kawasan perumahan prima, dalam pendekatan yang saya sebutkan tadi, maka jumlah yang dipohon tu minima tu tak dapat kita tentukan sekarang. Tapi biarlah dalam angka yang mampu untuk kita tampung pemikiran komuniti tadi, ya, iaitu di mana rakyat bukan sahaja diberi rumah, tapi mereka diberi masyarakat untuk bersama. Dan ini pendekatan begini telah banyak kali dicuba, tetapi inilah pendekatan, dan mungkin ada yang berjaya dan tidak berjaya. Tetapi ini kita akan cuba terus supaya komuniti yang dibentuk melalui masyarakat yang melalui prima ini, kita akan dapat masyarakat satu Malaysia yang menjadi idaman bersama. Sebab kadang-kadang masyarakat ni boleh berpecah kerana politik, kerana bendera berbeza dan sebagainya. Biarlah kehadiran mereka dalam prima ini suatu tempat yang boleh menjamin masa depan yang baik. Sebab rumah prima ni kita bagi dan kita ada moratorium 10 tahun. Dia tak boleh jual beli, tetapi bila dia nak jual nanti, dia sudah boleh menjual rumah dalam keuntungan 10 tahun ke hadapan. Ia hanya merupakan pelaburan, ia hanya merupakan kehadiran mereka dalam satu masyarakat yang lega, yang selesa, sama seperti masyarakat yang lain. Kita tak mahu kalau macam sekarang ni rumah murah pun, kalau kita perkenalkan rumah murah, kita sebut perkataan rumah murah dengan tanah kosong, dengan tidak ada kemudahan. Jadi rumah yang murah makin bertambah murah. Itu bukan cara pendekatan yang baik. Pendekatan yang baik ialah bagaimana rumah murah itu diiringi dengan satu pendekatan komuniti yang mana dia ada segala kemudahan. Walaupun rumah yang perkenalkan rumah murah. Sebab rumah murah pun sekarang dah tak jadi murah, dah jadi mahal. Hormat Lanang. Terima kasih, Dato' Yang Di-Ketua. Saya ingin tanya, di kawasan Lanang atau di Sibu, berapa unit projek prima ini telah dicadangkan dan akan dibina? Setakat ini bagaimana dengan permohonannya? Dan berapa unit yang telah dicadangkan? Terima kasih. Betul. Untuk berapa unit, saya tak dapat saya boleh bagi jawapan bertulis. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan bagi jawapan bertulis jumlah unit yang kita akan bina. Tapi kita kena ingat sekarang ni proses perundingan tu berjalan terus. Walaupun rakyat dimaklumkan bahawa kerajaan akan membuat prima, tapi kita kena ingat prima ni adalah baru bulan April tahun ini take off. Dan ada satu projek yang sudah pun berjalan dan mula pembangunan dibuat, iaitu di wilayah persekutuan di Alam Damai Ceras. Hal yang lain, perundingan, perancangan dan tentang tempat yang Muhammad sebutkan tadi, memang ada dalam perancangan. Tetapi kalau sekiranya ada di kalangan kita tanah ataupun ada pemaju yang ingin bekerjasama dengan Prima, kita alu-alukan. Saya tak dapat beritahu berapa, sebab berapa ni mungkin akan meningkat sebab permintaan rumah di sini
di tempat yang Berhormat sebutkan tadi adalah permintaannya tinggi, dan dengan itu kita tak boleh sebut berapa, saya tak boleh cakap dengan sepenuhnya berapa, tapi saya akan bagi jawapan bertulis. Dan akhir sekali saya nak sebut tentang Prima ni ialah satu perumahan satu bentuk perumahan yang mampu dimiliki oleh orang-orang yang berpendapatan di antara 2,500 sehingga 7,500. Kita berdoa sebab Prima ni baru, semoga ianya mencapai kejayaan dan semua pihak bagi sokongan. Sebab bila kita masuk untuk kita bagi rumah nanti, kita dasarkan kepada permohonan terbuka. Sekarang ni permohonan online sudah mencapai 30,000. Kita target tahun ni ialah 80,000. Kita kena selesaikan perancangan dan mula kerja tu mesti dibuat sekurang-kurangnya seawal tahun depan. Sebab tahun depan kita sudah diberi peruntukan untuk membina lagi 80,000. Jadi kita betul-betul mengejar masa dan kita perlukan sokongan semua pihak. Jangan ada mana-mana pihak yang cuba mempertikaikannya. Sebaliknya berilah cadangan-cadangan membina. Kita cukup terbuka. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Muhammad Arif Sabri bin Abdul Aziz. Soalan saya soalan nombor 2. Ya, sila Yang Menteri. Datuk Speaker, ini soalan nombor 2. Saya mau peraturan apa yang boleh bertanya 90 lebih pertanyaan dalam satu soalan. Yang kita tahu 40. Kalau Apa? Dibenarkan lain kali, kalau orang buat 100, 200 perkataan macam. Siapa yang mengatakan lebih perhatian untuk masa depannya? Ya, sila Yang Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Raup yang telah bertanyakan sama ada kerajaan atau kementerian bercadang untuk membangunkan industri aquaculture atau ternakan ikan hiasan dan juga berkenaan dengan pengeksportan durian ke negeri China. Seterusnya, bahagian terakhir soalan beliau adanya diskriminasi dari segi ataupun tuduhan adanya diskriminasi berhubung dengan bantuan kepada usahawan industri asas tani. Bagi menjawab bahagian pertama, ingin saya memaklumkan kepada Yang Berhormat iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui Jabatan Perikanan sentiasa menggalakkan penyertaan baru pengusaha ikan hiasan di Raup, ya, dan juga perusahaan aquaculture di Raup, dan kita membantu dalam bentuk untuk memberikan kursus-kursus peternakan. Kalau kan ternakan untuk ikan hiasan, ada kursus-kursus yang dikendalikan untuk memberikan pengetahuan dan juga kemahiran kepada pengusaha-pengusaha. Selain daripada itu, ada khidmat nasihat yang diberikan untuk memandu ataupun membimbing usahawan bagi memilih tanah-tanah ataupun tapak yang sesuai untuk diusahakan perusahaan ikan hiasan dan juga ternakan ikan air tawar yang lain. Datuk Yang Dipertua, berhubung dengan pengeksportan durian ke negeri China, Kementerian dia membantu penanaman durian di seluruh negara bagi pemasakan durian, sama ada bukan sahaja untuk negeri China tetapi juga kepada negeri-negeri yang lain. Usaha bagi tujuan tersebut telah membantu penanaman durian yang bermutu
kerana permintaan ekspor ni dia berkehendakkan kepada durian yang berkualiti tinggi. Jadi dengan sebab itu kita menggalakkan penanaman durian dari klon D24 dan juga D197 yang terkenal sebagai Mausang King. Bukan musang, jangan silap. Musang tu lain. Jadi durian yang berkualiti jenis ini mempunyai pasaran yang sangat baik di negeri China, di Singapura dan juga di beberapa buah negara yang lain. Jadi Datuk Yang di-Pertua, bagi membantu pengeksportan durian ke negeri China khususnya, usaha telah dijalankan bagi mendapatkan laluan pasaran daripada Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine China ataupun ringkas dia AQSIQ. Laluan pasaran telah pun diperolehi pada tahun Mei 2011 yang lalu. Maknanya kita nak ekspor kena mendapat kelulusan daripada AQSIQ. Sehingga kini terdapat 6 buah fasiliti memproses durian sejuk beku yang telah diluluskan oleh pihak AQSIQ. Hanya produk sejuk beku dari fasiliti ini sahaja dibenarkan untuk diekspor ke negeri China. Walau bagaimanapun, fasiliti baru boleh memohon dengan Jabatan Pertanian untuk diakreditasi oleh AQSIQ jika mengekspor durian beku ke negeri China. Tak boleh main ekspor begitu saja kalau tidak mendapat kelulusan daripada fasiliti yang telah pun mendapat accreditation dengan izin daripada negeri China. Datuk Yang Tua, bahagian terakhir ialah berkenaan dengan tuduhan Yang Berhormat bahawa adanya pegawai kerajaan yang menyekat bantuan kepada usahawan tani. Jadi ini saya dimaklumkan kita tidak ada mendapat apa-apa aduan ataupun komplain berhubung dengan perkara ini. Kalau Yang Berhormat ada kes-kes tertentu, sedia kemukakan dan kita boleh mengkaji dan melihat perkara itu. Tetapi suka saya menegaskan di sini, dari segi dasar kerajaan, kita tidak ada pilih kasih. Kita beri bantuan kepada semua pengusaha yang memerlukan bantuan. Tetapi yang menjadi perkara kita merasa kesal, iaitu adanya pihak pembangkang yang menghasut orang ramai supaya ambil apa juga yang boleh diberikan kepada rakyat oleh kerajaan, tetapi tidak perlu bersyukur. Ini ajaran yang tak perlu berterima kasih dan tidak perlu bersyukur. Ini ajaran yang tak baik. Dari segi agama kita pun tidak mengajar begitu. Dan juga adat kita orang Timur, orang Melayu khususnya, orang lain pun begitu, tidak mengajar begitu. Itu ajaran yang tidak baik. Dan bagi pihak kerajaan, kita hendak membantu semua rakyat. Dan mudah-mudahan rakyat dari apa yang kerajaan buat yang baik, ya. Dan kalau dengan rela hati rakyat dapat membalas balik, menyokong kerajaan, alhamdulillah. Tapi kalau tak menyokong, itu pilihan mereka. Tapi perlu saya tegaskan di sini bahawa adalah menjadi perkara yang sepatutnya berlaku, iaitu kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur di atas nikmat yang kita perolehi.
Ini perlu kita ajarkan kepada orang ramai. Jangan ajar perkara yang tak elok. Begitu. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Raub. Dia yang bahagian B tu saya tidak menyebut mengenai diskriminasi. Usahawan dan pengusaha penanam di Raub ni semua berterima kasih kepada kerajaan memperakui bahawa banyak perkhidmatan dan bantuan yang dihulurkan oleh kerajaan kepada mereka. Tetapi yang saya sebut dalam B itu, bahagian B ialah apabila penyampaian dibuat pada pertengahan jalan, maka ada pegawai-pegawai yang menyekat dan mendesak dan menuntut imbuhan-imbuhan daripada usahawan-usahawan tersebut. Tidak ada persoalan diskriminasi, semua terima kasih. Tapi yang saya sebut ni bukan tuduhan. Saya hanya menyampaikan rungutan daripada pengusaha-pengusaha. Sekian, terima kasih. Itu tak ada soalan, Pak. Nak jawab juga? Tak payahlah, itu bukan soalan. Untuk makluman. Kita ambil maklum, tapi sebagai respon sikit lah, bukan jawapan. Saya rasa kalau ada begitu, itu bentuk seolah-olah Yang Berhormat menuduh ada unsur rasuah. Ya, minta sesuatu daripada pengusaha. Kalau ada kes yang minta itu, buat laporan lah kepada pihak yang berwajib. Terima kasih. Yang Muhammad Sibuti. Terima kasih Dato' Yang Kedua. Terima kasih Muhammad Menteri. Bahagian pertanian ini, rakyat kita di luar bandar memang sangat-sangat memerlukan bantuan kerajaan. Apa yang saya nak saran sini bertanya kepada Yang Berhormat Menteri ialah, boleh tak M3P itu di bawah PAMA diberikan peruntukan yang begitu luas untuk kita membantu apa juga petani-petani kecil ini di luar bandar, untuk kita mendapatkan semua hasil itu dibawa kepada PAMA dan PAMA memberi bantuan supaya dapat hasil-hasil ini dipasarkan keluar ke bandar-bandar besar. Kerana kita di luar bandar hanya boleh menjual hasil-hasil kita di tepi-tepi jalan saja. Boleh tak Yang Berhormat Menteri memberi peruntukan yang lebih kepada PAMA? Terima kasih. Ya, soalan asal di Raub yang Muhammad. Soalan asal di Raub, tapi sebagai tidak menghampakan Yang Berhormat Sebuti, saya jawab sikit dengan ringkas saja. Memang PAMA mempunyai banyak program untuk memberikan akses kepada hasil pertanian luar bandar kepada pasaran melalui pasar tani, pasar komuniti, pasar nelayan dan berbagai. Peruntukan telah ditambah untuk PAMA, khususnya Yang Berhormat telah mendengar ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa membentangkan bajet, mana beliau telah memberikan satu peruntukan yang bertambah lagi dan special mention dengan izin dengan PAMA, dengan tujuan untuk PAMA memainkan peranan yang lebih besar lagi untuk membantu petani-petani dalam pemasaran hasil produk pertanian mereka. Sekian, terima kasih. Sejemput Yang Berhormat Puan Mas Emiati binti Samsudin. Terima kasih Yang di-Pertua Speaker. Soalan saya nombor 3. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kepada Muhammad Mencik Tanah di atas soalan yang berkaitan dengan pelan tindakan nasional mengenai kecekapan tenaga. Sukarlah saya menyatakan di Dewan Yang Mulia ini bahawa draft laporan akhir pelan tindakan nasional mengenai kecekapan tenaga, National Energy Efficiency Action Plan atau ringkasnya NEEAP, sebenarnya masih lagi sedang dikemaskini di peringkat kementerian.
Ada banyak lagi input yang nak dibuat masuk dalam NEEAP ini. Jadi draft ini akan dimuktamadkan dalam sedikit masa lagi, dan apabila dimuktamadkan, dianya akan dimuat turun di laman sesawang KETA bagi mendapat ulasan dan pandangan daripada stakeholders selama 30 hari. Dan selepas tempoh itu, draft NEEAP bersama ulasan dan pandangan stakeholder akan dibentangkan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara JPPN sebelum dibentangkan di Mesyuarat Jemaah Menteri. Di dalam jawapan yang diberi pada sesi yang lalu menyatakan bahawa di akhir tahun 2013 ini akan dibentangkan di Kabinet. Jadi oleh kerana ada banyak lagi perkara yang belum dikemas kini di peringkat kementerian, maka perkara ini belum dibawa ke Kabinet. Terima kasih. Ya, Muhammad Masjid. Okey, terima kasih di atas jawapan Timbalan Menteri sebentar tadi. Boleh tak berkongsikan kepada kami semua bagaimanakah pelaksanaan NEEMP ini akan dapat membantu rakyat dan sektor-sektor perniagaan seperti perkilangan dan juga bangunan komersial untuk menangani kesan-kesan kenaikan kos tenaga yang disebabkan oleh pengurangan subsidi secara berperingkat oleh kerajaan dalam sektor tenaga, dan apakah agensi yang terlibat untuk memantau melaksanakan dan juga melaporkan status NEEMP ini. Terima kasih. Agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk memantau ataupun mengendalikan NEEAP ini adalah SEDA. SEDA adalah sebuah agensi yang diletakkan di Kementerian KETA dan bercakap mengenai dengan Pelan Tindakan Nasional mengenai kecekapan tenaga ataupun NEEAP ini adalah merupakan satu pelan tindakan peringkat nasional yang kita sebut bagaimana dapat memberi kecekapan kepada tenaga dan boleh mengurangkan jumlah tenaga yang kita gunakan. Dalam components yang kita atur bagi NEEAP ini adalah 3 program. Yang pertamanya adalah di bawah industri, yang keduanya di bawah bangunan ataupun building, dan yang ketiganya adalah equipment, peralatan dan penggunaan. Contohnya dalam industri, kita ada dipanggil energy audit. Energy audit ni kita boleh beri peluang kepada syarikat ataupun dalam bidang industri untuk menentukan kemudiannya nanti syarikat yang boleh memberi audit kepada penggunaan bekalan elektrik. Yang keduanya dalam industri disebut sebagai dengan izin best practice guideline, dan juga yang ketiganya adalah yang berkaitan dengan awareness dan promotion. Bagi bangunan ada building code yang dikenali sebagai MS 1525, dan juga satu lagi adalah Energy Performance Contract ataupun EPC. Dan yang ketiganya equipment, peralatan. Salah satu yang diletakkan dalam peralatan ini adalah labeling yang dipanggil star rating, dan juga minimum energy performance standard ataupun MAPS, MEPS. Inilah 3 bidang yang akan, kalau disiapkan nanti, akan memberi kesan yang baik kepada bekalan elektrik ataupun kecekapan penggunaan bekalan elektrik dalam negara secara keseluruhannya. Terima kasih. Soal tambahan. Muhammad Bayan Baru. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih kepada Menteri. Minggu lepas Menteri Teknologi Hijau, Tenaga dan Teknologi Hijau dan Air telah mengumumkan bahawa mungkin akan kenaikan tarif antara 10% hingga 20%. Dan baru-baru ini pagi tadi apabila saya dengar berita pun katakan mungkin
akan dinaikkan hari ini, diumumkan hari ini dan masa terdekat. Saya nak minta pandangan jawapan daripada Menteri, adakah itu benar bahawa tenaga elektrik akan dinaikkan? Itu, dan bagaimana dengan keadaan elektrik dinaikkan, semuanya rakyat akan terjejas sebab kalau naik harga elektrik, semua harga barang akan naik sebab di kedai kopi dia pun pakai elektrik, di mana-mana dia pakai elektrik. Jadi saya nak tanya, apakah cara kerajaan untuk membantu rakyat yang termiskin untuk menangani masalah kenaikan tarif elektrik? Terima kasih. Terima kasih Bayan Baru. Bayan Baru dah sebut tadi ada melihat kepada berita dan hari ini juga ada disebut mengenai dengan pengumuman. Jadi saya kira bahawa untuk kerajaan menaikkan skala elektrik atau apa juga keputusan kerajaan buat, ianya telah mengambil semua perkiraan sama ada golongan yang miskin, golongan yang berpendapatan rendah, golongan pertengahan dan sebagainya. Jadi saya kira bahawa Menteri, adakah tarif elektrik akan naik hari ini atau masa terdekat? Bila? Terima kasih. Jadi soalan dia kalau Yang Muhammad Bayan Baru boleh saya jawabkan bahawa kita tunggulah pengumuman yang akan dibuat oleh kerajaan. Terima kasih. Jemput Yang Muhammad Datuk Taqiyuddin bin Hassan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Kuala Langat memang dahsyat. Soalan Kota Baru nombor 4. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Kuala Langat ada dalam Dewan Yang Muhammad. Macam dahsyat Langat tak apa kena je, tapi tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Datuk Yang Dipertua. Corruption Perception Index (CPI) merupakan indeks yang dikeluarkan oleh Transparency International berkaitan persepsi rasuah di sesebuah negara. Transparency International merupakan sebuah badan bukan kerajaan yang berpangkalan di Berlin, Jerman dan telah beroperasi sejak tahun 1995. Untuk makluman ahli yang berhormat, indeks ini merujuk kepada persepsi tahap rasuah di mana kedudukan sesebuah negara akan disenaraikan mengikut skor yang diperoleh dan bukan mengenai realiti sebenar tahap rasuah di negara terbabit. CPI dikeluarkan berdasarkan pengumpulan kajian-kajian oleh pelbagai badan bukan kerajaan termasuk perkara-perkara berkaitan integriti, transparansi, pematuhan undang-undang, kebebasan media, tahap daya saing, risiko pelaburan, tadbir urus kerajaan serta mengambil kira laporan Bank Dunia dan laporan Forum Ekonomi Dunia dengan izin World Economic Forum. Terbaru, soal sidik juga mengambil kira perkara berkaitan aktiviti ahli-ahli perniagaan negara berkaitan ketika menjalankan pelaburan di luar negara mereka dengan memberi penekanan kepada elemen rasuah ini. Ia dijalankan oleh Transparency International di bawah dengan izin Bright Payers Index. Berdasarkan indeks persepsi rasuah yang dikeluarkan oleh Transparency International pada tahun 2012, Malaysia berada di tangga ke-54 daripada 176 buah negara dengan skor pada tahap 49% berbanding pada kedudukan ke-60 dari 183 buah negara pada tahun 2011 dengan skor 4.3. Berbalik kepada soalan ahli yang berhormat tadi, kedudukan Corruption Perception Index bagi tahun 2013 hanya akan dikeluarkan pada jam 12.30 tengah hari esok 3 Disember 2013. Kita mengharapkan ianya bakal menunjukkan jumlah skor yang lebih baik, insyaAllah. Yang Muhammad Kota Baru. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Yang Menteri atas jawapan yang amat baik itu. Tuan Ketua, kita tahu bahawa gejala rasuah ini sebenarnya satu fenomena yang melibatkan semua lapisan masyarakat dan juga berkaitan dengan ataupun ianya ada kaitan dengan hampir semua jenis jenayah. Kalau kita sebut dadah, senjata api dan akhir-akhir ini pemerdagangan manusia juga dikaitkan dengan rasuah. Nampaknya rasuah ini boleh kita anggap sebagai dengan izin mother of all crime.
Jadi persoalan saya, adakah kerajaan ingin mencanangkan bahawa rasuah ini adalah musuh nombor satu negara, bukan lagi dadah. Dan seterusnya, kita tahu bahawa sekarang ini pelaku-pelaku rasuah ini semakin canggih. Mereka boleh mengelak daripada dikenakan tindakan undang-undang. Bila mereka melakukan sesuatu kesalahan rasuah, mereka dianggap morally wrong but legally right. Jadi persoalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk meminda bagi memperketatkan lagi Akta SPRM 2009, khususnya Seksyen 23 yang berkaitan dengan salah guna kuasa oleh penjawat awam dan juga orang politik untuk dapat tender, untuk dapat projek dan sebagainya, dan juga Seksyen 36 Akta SPRM 2009 yang melibatkan seseorang yang didapati mempunyai kekayaan yang melampau tetapi sukar untuk dibuktikan beliau melakukan kesalahan rasuah. Dan ketiganya, adakah kerajaan bercadang untuk meminda perlembagaan negara bagi menubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Pencegahan Rasuah untuk menjadikan SPRM kita ini benar-benar bebas seperti mana SPR, dan mereka boleh bertindak without fear or favor. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Saya seronok kaedah pertanyaan itu memang sangat dapat membantu kita meningkatkan usaha membenteras rasuah dan juga usaha untuk mengurangkan persepsi rasuah dalam negara. Kalau semua Ahli Yang Berhormat pembangkang macam ni, saya rasa banyak kerja kita boleh selesai awal. 23. Seksyen 23 tentang kedudukan apa yang dipanggil selalunya konflik of interest. Sebenarnya seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Kedah. Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah pun bersama-sama dengan inisiatif ini untuk memberitahu bahawa tidak membenarkan ahli keluarga ataupun kenalan yang rapat untuk berniaga di situ. Ini satu perkara yang disebut praktis di mana-mana pun. Seksyen 23 ini untuk dia mengumumkan ada kepentingan dalam satu-satu pemberian tender. Kerajaan sentiasa cuba untuk memperbaiki perkara ini dan kita mengharapkan maklum balas yang lebih banyak bagaimana kaedah-kaedah lain dapat kita laksanakan. Berbanding dengan Seksyen 36, dari segi mengumpul kekayaan luar biasa, saya rasa Yang Berhormat juga akan mendapat maklumat-maklumat ini di dalam mesyuarat jawatankuasa nanti. Di mana kita lebih banyak menggunakan seksyen ini berbanding negara Hong Kong yang mempunyai suatu akta yang sebenarnya lebih baik daripada kita. Kalau tak silap saya di Hong Kong dia ada seksyen 10 di mana boleh melakukan siasatan tersebut. Namun begitu, negara kita telah pun menggunakan seksyen ini jauh lebih banyak dan negara Hong Kong tidak pun menggunakan seksyen tersebut. Jadi pada saya, maksudnya begini, ada seksyen tetapi tidak digunakan pakai, lebih baik yang kita ada 36 ini dan telah pun digunakan dalam membuat siasatan dan pendakwaan. Ketiga, mengenai Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah, sebenarnya telah pun menjadi kemahuan kerajaan untuk membawa perkara ini sedang dalam kajian dan ia memerlukan pindaan seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat tadi. Dan kita mengharapkan kerjasama daripada semua untuk memberi sokongan 2/3 sebelum kita dapat menubuhkan sebuah Suruhanjaya yang akan kelihatan lebih transparan, kerana saya percaya yang ada sekarang ini pun sudah mampu untuk menjayakannya, tetapi sebab masih ada lagi keraguan seolah-olah ada campur tangan kerajaan dalam pelantikan tersebut, maka satu hari nanti akan dibawa ke Dewan ini untuk kita pindah seksyen berkaitan bagi memberi keyakinan kita serius dalam memerangi rasuah ini. Jadi Yang Berhormat ada banyak lagi perkara tentang morally right, legally wrong dan juga mengenai perkara-perkara berkaitan rasuah nombor 1, ancaman kepada negara untuk menggantikan rasuah dan sebagainya. Saya rasa ini adalah perkara yang boleh kita laksanakan berperingkat-peringkat. Cuma saya percaya promosi untuk usaha memerangi rasuah ini berada pada skala yang sangat tinggi, malahan kita turun ke bawah untuk memberi pendidikan dan dijadikan juga salah satu silibus di sekolah dan universiti untuk kita mengajak generasi kita membenci perlakuan rasuah ini. Terima kasih. Yang Muhammad Jasin.
Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. CPI ini adalah penerapan yang dibuat oleh Badan Antarabangsa dengan compile dan juga survey bagi mengukur persepsi rasuah di kalangan sektor swasta. Kalau pada tahun 2011, kita berada pada tahun nombor 60 daripada 176. Tahun 2012, kita terbaik pada nombor 54 daripada 176. Bagaimanapun, soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan bagi memerangi rasuah selaras dengan NKRA? Kerana kita dapat lihat pada tahun 2008, kedudukan kita pada tahap 47 cukup baik betul. Supaya kita dapat mengangkat kedudukan kita tempat yang terbaik lagi, supaya kita dapat memberikan keyakinan bukan sahaja kepada penduduk Malaysia, bahkan kepada pelabur-pelabur asing dan juga negara luar. Seterusnya, kalau kita hanya mengukur persepsi rasuah hanya kepada ditumpukan kepada sektor awam, bagaimana sektor swasta? Kerana sektor swasta ini pengukurannya adalah berdasarkan daripada Bribe Payers Index, BPI. Kerana kita nak tengok apakah sebenarnya tahap dan kedudukan daripada sektor swasta, dan kita nak lihat juga daripada siapakah pemberi dan juga penerima rasuah dan mengikut kaum. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, saya ingat Yang Berhormat Kota Baru hebat rupanya, Yang Jasin lagi hebat. Sama hebat tapi ni lagi hebat. Banyak ulasan yang dia buat. Saya nak beritahu perkara yang dinyatakan ini semua adalah boleh menyumbang kepada persepsi ni. Contoh saya ambil, ada negara yang tidak pun mahu berkongsi tentang perkara-perkara sebegini sebab ia juga boleh menyumbang kepada ranking tersebut. Ada juga, ini saya sebut ni kerana apa? CPI ni dia melihat kepada perkara-perkara yang kita laksanakan. Contoh, kenapa pada tahun 2008 umpamanya kita berada di kedudukan yang baik? Kerana maklumat tentang usaha itu tidak diperolehi oleh rakyat, tidak menjadi bahan perbualan. Tetapi selepas 2009 bila kita wujudkan NKRA sehingga mewujudkan 14 buah mahkamah khusus tentang rasuah pun, perkara itu menyumbang kepada seolah-olah persepsinya rasuah itu boleh jadi banyak. Padahal itu adalah usaha kerajaan. Tapi pada saya, rasuah ini tidak boleh kita ambil sebagai statistik di bawah EPU umpamanya. Bila kita kata kadar pengangguran sekian jumlah, dia tetap. Rasuah, dia ada perlakuan rasuah dan dia ada persepsi rasuah. Namun begitu saya percaya di bawah NKRA, beberapa pledge yang kita wujudkan. Contoh, no gifts policy yang dibuat oleh pelbagai agensi GLC kita di syarikat, khususnya Petronas dan lain-lain GLC, menunjukkan bahawa keseriusan pihak peniaga dan pelabur menonjolkan values dari segi perniagaan dalam usaha untuk kita menolak sebarang usaha berkaitan rasuah ini juga boleh menyumbang, dan kerajaan ada di bawah NKRA. Cuma saya tak boleh jawab berapakah jumlah yang disabitkan di siasat itu, tapi kalau nak tahu, sebenarnya di dalam laman web SPRM, semua yang disabitkan bersalah di bawah SPRM ada dinyatakan di situ, termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Namun begitu, untuk Yang Berhormat Yassin, nanti saya jumpa, saya akan cuba beri jumlah mengikut kaum seperti yang diminta tadi. Terima kasih Yang Berhormat. Sejemput Yang Muhammad Datuk Ikmal Hisham bin Abdul Aziz. Okey, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tanah Merah atas soalan yang berkaitan dengan guru-guru yang berkhidmat di pedalaman. Datuk Yang Dipertua, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM yang berkhidmat di kawasan pedalaman menikmati beberapa keistimewaan seperti berikut. 1. Allowance khas mengikut lokasi dan tahap kesusahan atau EKMLTK atau bayaran insentif pedalaman BIP. Insentif ini adalah bertujuan
untuk menampung hidup susah di pedalaman. Yang kedua, bayaran insentif tetap perumahan atau ITP, maafkan saya, sepenuhnya sekiranya menduduki rumah yang tidak memenuhi kriteria rumah kerajaan. Keistimewaan ini adalah bagi menampung kekurangan kemudahan perumahan yang diberi. Yang ketiga, allowance balik kampung setiap sekali. Yang keempat, allowance atau insentif yang diterima oleh guru-guru di luar kawasan pedalaman. Untuk maklumat ahli yang berhormat, di bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM yang bermula pada tahun ini hingga tahun 2025, Kementerian Pendidikan Malaysia sedang menjalankan beberapa kajian berkaitan impak pelaksanaan dan cadangan menambahbaikkan bagi allowance sedia ada seperti berikut. Kajian pengimatkan semula insentif bagi jawatan yang sukar diisi di sekolah berprestasi rendah dan pendalaman, dan kajian impak pelaksanaan allowance khas lokasi mengikut tahap kesusahan EKLMTK. Sekian, terima kasih. Muhammad Tanah Merah. Okey, terima kasih jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya. Kadang-kala kita dapati satu guru tu dia bertugas terlampau lama di satu kawasan pedalaman. Kalaulah guru tersebut memang berasal daripada negeri tersebut, ia tidak menjadi satu masalah. Tetapi ia sudah pasti sesuatu yang membosankan, ya, kepada guru yang datang daripada luar, ya, sehingga saya percaya ia boleh menjejaskan prestasi guru tersebut. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada yang berhormat, adakah kementerian bercadang untuk menetapkan tempoh perkhidmatan seseorang guru di pendalaman? Contohnya, mungkin suatu guru itu tidak perlu mengajar ataupun berkhidmat di kawasan pedalaman ataupun satu kawasan lebih daripada 3 tahun. Ya? Dan adakah kementerian berhasrat bercadang melancarkan satu program untuk mencari bakat guru di kalangan penduduk tempatan di dalam sebuah kawasan pedalaman? Maknanya, pendapatan guru di dalam pedalaman kita tidak perlu lagi bergantung kepada orang luar. Yang mungkin sebahagian besarnya tidak begitu selesa untuk bekerja di kawasan-kawasan terpencil. Kita ambil contohlah, tadi saya tanya sahabat saya ahli Parlimen Greek, ya, di kawasan dia guru-guru yang kena mengajar di rancangan pemulihan orang asli di Kemar, Greek, memerlukan perjalanan nak mengajar saja 1.5 jam daripada banding. Kalau yang mengajar di Ulu Tembeling, Pahang, naik bot saja 3 jam dari Pekan. Itu tak termasuk lagi guru-guru yang terpaksa mengajar di Sabah dan Sarawak. Jadi kalaulah kita dapat guru-guru ini datang di kalangan mereka, penduduk tempatan, saya percaya mereka tidak menjadi masalah. Malah mungkin seronok kerana seolah balik mengajar di kampung halaman sendiri. Dan saya ucapkan Alhamdulillah lah, syukur, terima kasih kepada kerajaan kerana telah memberikan insentif, allowance, berbagai keistimewaan dan pembelaan kepada guru-guru yang sanggup mengajar di kawasan pendalaman. Kerana kita tak mahu guru-guru yang mengajar di kawasan jauh ni dianggap seperti kucing kurap yang digelar oleh ahli parlimen julutong kepada staf MPP. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat atas soalan-soalan relevan yang menunjukkan prihatin yang berhormat terhadap kebajikan guru pedalaman. Syabas. Yang pertama, Kementerian Pendidikan Malaysia tidak menetapkan tempoh perkhidmatan di kawasan pendalaman kerana ini merupakan tanggungjawab, hak dan inisiatif untuk guru yang berkhidmat di pendalaman untuk memohon tukar ke kampung halaman atau ke tempat yang lain. Yang kedua ada berkaitan dengan adakah program
dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mencari bakat guru. Dan di sini saya nak sampaikan kepada Yang Berhormat bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia memang mengendalikan sesi dengan izin Continuing Professional Development of the Teachers atau pembangunan profesionalisme guru-guru secara berterusan dalam bentuk forum, seminar, kajian tindakan dan persidangan. Dan di sini guru-guru yang berkhidmat di pendalaman juga dilantik sebagai kaki tangan sumber, guru cemerlang, pengetua atau guru besar cemerlang juga. Jadi peluang memang diberikan kepada mereka, dan bagi saya memang kita juga ada kesan bahawa majoriti guru yang berkhidmat di pendalaman terdiri daripada guru yang tinggal di sekolah pendalaman masing-masing, dan saya boleh memberi contoh seperti SK Ulu Lubai, SK Bakalalan di Sarawak dan SK Salaram Taka di mana saya sudah melawat beberapa kali, di mana kita kesan bahawa majoriti guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang tertentu itu terdiri daripada kaum masing-masing, macam Iban di SK SK Ulu Lubai, and then Nun Bawang di SK Bakalalan, dan untuk Saran Taka itu Murut, dan SK Bom di Sempona terdiri daripada majoriti kaum Bajau. Tetapi pada masa yang sama itu Kementerian Pendidikan Malaysia tekaskan tentang racial integration dengan izin, dan itulah kenapakah kita juga ada bangsa-bangsa yang lain berkhidmat di sekolah di pendalaman. Dan yang berkaitan dengan infrastruktur itu memang dalam kita punya plan pembangunan pendidikan Malaysia di bawah gelombang 1 yang mula pada tahun ini hingga tahun 2015, memang ini merupakan salah satu inisiatif oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mempertingkatkan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan sekolah di pendalaman. Sekian, terima kasih. Yang Amat Seputih. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Saya nak tanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, pada hari Sabtu yang lepas, Yang Berhormat Puchong dan saya dan juga Adun dekat Puchong ni bersama dengan guru ibu bapa di Puchong, kita ada satu perhimpunan kecil dan juga sidang apa, kerana yang janji Barisan Nasional di Puchong itu SJKC Kengci telah pun siap dibina sebelum pilihan raya, tapi sampai sekarang soalan asal berhubung dengan guru luar bandar yang kenapa masih tidak dibuka? Kami hantar Twitter message kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri dan juga Menteri Pendidikan, tapi tak ada jawapan. Dia jadi terpaksa lah, kerana kami janji nak bawa kes ini ke Dewan. Adakah ini kerana sebab tak cukup guru? Dengar, tak cukup guru, ataupun kerana sebab Kementerian Pendidikan tak ada wang untuk bayar kontraktor? Itu sebab sekolah tidak dibuka. Yang Berhormat, soalan ini adalah tidak relevan dan ya. Tak berkaitan Yang Berhormat ya. Sejemput Yang Berhormat Dr. Ong Tian Ming. Guru besar tanya. Soalan saya nombor 6. Ya, silakan Menteri. Tuan Yang-Pertua, Ahli Yang Berhormat Serdang, terima kasih kerana soalan yang diberikan ini. Nilai pegangan saham syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia adalah sentiasa berubah mengikut keadaan pasaran semasa melalui aktiviti penjualan dan pembelian saham. Oleh yang demikian, adalah sukar bagi Bursa Malaysia untuk mengkategorikan pemilikan saham pegangan Bumiputra dari Sabah dan Sarawak. Sebagaimana dimaklumi semua, kerajaan telah menetapkan sasaran untuk mencapai sekurang-kurangnya 30% pemilikan equity Bumiputra dalam sektor korporat menjelang tahun 2020. Pemilikan equity Bumiputra telah meningkat daripada hanya 2.4% pada tahun 1970 kepada 23.45% pada tahun 2011.
Ianya masih belum mencapai sasaran 30% dan kita ada 6 tahun sahaja lagi sebelum 2020. Sehubungan itu, pelbagai langkah dan program bagi meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputra dalam ekonomi telah dan akan dilaksanakan secara berterusan. Antaranya, pertama, memperkukuh peranan agensi amanah dan institusi Bumiputra seperti Majlis Amanah Rakyat, Permodalan Nasional Berhad PNB, Lembaga Tabung Haji, Perbadanan Pembangunan Bandar Uda dan Yayasan Amanah Hartanah Bumiputra bagi meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputra dalam sektor korporat termasuk aspek hartanah, bangunan komersial dan harta intelek. Kedua, memberi penekanan pada instrumen seperti pemilikan institusi bagi ekuiti korporat dan diperluaskan merangkumi hartanah yang membolehkan pengumpulan dan pengembelingan dana serta pengagihan keuntungan kepada kumpulan sasar yang lebih besar. Sebagai contoh, penubuhan ekuiti nasional berhad Equinas yang akan membantu menambahkan ekuiti Bumiputra dan memainkan peranan sebagai syarikat dengan izin Government Link Private Equity Fund Management yang bukan sahaja mengurus dana daripada sumber kerajaan, malah menjana dana daripada sumber luar. Ketiga, memperkenalkan program memiliki unit amanah saham di bawah Permodalan Nasional Berhad PNB dan Amanah Hartanah Bumiputra AHB di bawah Pelaburan Hartanah Berhad PHB. Keempat, menyediakan bentuk peluang perniagaan, pembiayaan, keusahawanan dan pembangunan modal insan untuk memertabatkan ekonomi Bumiputra dan pegangan ekuiti melalui inisiatif dan program di bawah unit peneraju agenda Bumiputra Teraju. Dan kelima, memperuntukkan saham khas 12.5% ketika IPO kepada pelabur-pelabur Bumiputra termasuklah dari Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Ya Muhammad Serdang. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan tadi. Sebenarnya jawapan tadi menunjukkan kepada saya bahawa kementerian memang tidak ada program yang khusus untuk meningkatkan kadar pemilikan saham untuk Bumiputra Sabah dan Sarawak. Kerana pada pandangan saya di kalangan penduduk Bumiputra Sabah dan Sarawak, mereka ada masalah yang tertentu. Dan untuk mengatasi masalah pemilikan saham ini mesti juga ada program yang khusus. Semua cadangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi adalah telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan dia dalam Majlis Pemerkasaan Ekonomi Bumiputra pada 14 September. Jadi soalan saya ialah, ada apa program yang khusus untuk meningkatkan pemilikan saham oleh Bumiputra Sabah dan Sarawak, bukan saja untuk keseluruhan? Kenapa saya bertanya seperti berikut? Kerana jikalau mungkin sasaran itu 30% untuk Bumiputra untuk seluruh negara, apa akan menjadi masalah ialah if let's say 99% daripada 30% ni adalah dimiliki oleh Bumiputra di Semenanjung. Jadi Bumiputra di Sabah dan Sarawak akan dipinggirkan. Saya juga harap bahawa kawan-kawan yang berhormat saya daripada Sabah dan Sarawak di sebelah sana pun menyokong jikalau kerajaan ada program yang khusus untuk Bumiputra Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Yang Berhormat Serdang, angka yang ada pada saya sebagai contoh daripada Januari 2013 sehingga Oktober 2013, jumlah peruntukan unit saham yang diberikan oleh MITI saham khas yang diambil di Sabah sejumlah 6,460,700 unit. Nilainya 12.138 juta ringgit. Di Sarawak 7,531,400 unit saham. Ini antara Januari hingga Oktober 2013. Nilainya 12,091,540 ringgit. Bukan bermakna kita tidak ada melakukan untuk Sabah dan Sarawak, tetapi kita juga mengadakan apa yang kita panggil sebagai outreach program ke Sabah dan Sarawak yang dilakukan oleh MITI, dan bukan hanya oleh MITI tetapi juga oleh Securities Commission, Suruhanjaya Security, di bawah Kementerian Keuangan. Kita mengadakan pendidikan pelaburan, kita membawa bank, pusat terbitan ataupun issuing house dan juga GLC yang tertentu
mengadakan pendidikan pelaburan termasuklah di Sabah dan Sarawak, dan angka-angka tadi yang saya berikan itu adalah beberapa bulan dalam Oktober sehingga Oktober 2013. Dengan lain perkataan, bukan tak ada Yang Berhormat ya, tetapi apa yang disebut oleh Yang Berhormat itu semacam tak ada langsung. Ada, buktinya saya telah nyatakan. Yang Berhormat Muka. Terima kasih Tuan. Cuma saya ingin mengatakan soalan ini ada udang sebalik mi kolok Sarawak tu. Anyway, Yang Ketua terima kasih dan Menteri. Saya ingin bertanya, apakah langkah-langkah lain selain dari saham ini yang telah dijalankan oleh kerajaan dalam meningkatkan lagi pendapatan dan ekonomi rakyat-rakyat kita di luar bandar di Sabah dan Sarawak? Itu adalah soalan umum, panjang syarahannya, tapi yakinilah bahawa antara perkara khusus yang kita telah nyatakan dalam bajet 2014 untuk meningkatkan ekuiti Bumiputera termasuk Sabah dan Sarawak ini, kerajaan telah mengumumkan satu dana yang dipanggil sebagai Dana Ekuiti Bumiputera, Equibumi, yang diuruskan oleh SME Bank, dan jumlahnya ialah 300 juta ringgit. Dan kemudahan pinjaman ini kita berikan pada syarikat Bumiputera yang berwibawa, termasuklah daripada Sabah dan Sarawak, untuk mengambil alih syarikat tersenarai atau syarikat yang berpotensi di Bursa Malaysia. Di Bursa Malaysia itu ada 914 syarikat, papan utama 806, yang kita panggil sebagai Ace Market 108. Dan kita mengharapkan agar dana ekuiti Bumiputera yang bermula pada tahun 2014 ini akan direbut dengan sebaiknya oleh syarikat Bumiputera termasuk Sabah dan Sarawak. Dari segi peningkatan pendapatan dan sebagainya itu memanglah banyak perkara yang dibuat, tetapi pada saya yang penting khusus tentang ekuiti Bumiputera yang ingin kita jawab pada hari ini. Terima kasih. Sejemput Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Fasya bin Haji Muhammad Fakih. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya nombor 7. Ya, silakan Pak Menteri. Terima kasih. Yang Dipertua, Polis Diraja Malaysia sentiasa menjalin hubungan yang rapat dengan pihak Interpol dan ASEANAPOL untuk mengesan penjenayah yang dikehendaki oleh negara ini yang melarikan diri ke luar negara. Dalam pelaksanaan opcantas khususnya, pihak PDRM telah memohon kerjasama daripada kerajaan Thailand dan Singapura untuk menghalang mana-mana orang yang dikehendaki, wanted person, daripada memasuki negara tersebut. Selain dari itu, pihak PDRM juga mengambil langkah untuk menghalang orang dikehendaki dari meninggal negara ini semasa opcantas dijalankan adalah seperti berikut. Tuan-tuan, panjang sikit, minta maaf. Yang pertama, sinarai nama yang dikehendaki diserah kepada Interpol dan ASEANAPOL dan juga kepada pihak berkuasa negara Thailand, Indonesia, Singapura yang dihubungkan dengan jalan darat dengan Malaysia untuk dibuat saringan di pintu-pintu masuk negara-negara tersebut. Kedua, kawalan di pintu masuk negara diperketatkan lagi, termasuk membuat pemantauan yang rapi di lorong-lorong tikus. Operasi bersama dengan agensi penguatkuasa seperti Jabatan Immigration, Custom, Unit Pencegah Penyeludupan ataupun UPP diadakan dengan lebih kerap lagi. Yang ketiga, pasukan gerakan AM, PGA, dulunya Polis Field Force ataupun pasukan polis hutan, yang menjaga sempadan telah diberikan taklimat supaya menggandakan rondaan termasuk di lorong tikus yang dipercayai digunakan oleh penjenayah untuk melarikan diri. Pihak polis juga mengadakan kerjasama dengan penguasa kereta sewa dan teksi serta Road 2 di Thailand untuk menyalurkan maklumat jika ada orang yang mencurigakan dan sanggup membayar harga yang tinggi untuk menyeberangi sempadan negara. Yang keempat, kerjasama dengan pihak imigresen untuk mengawal di semua lapangan terbang negeri yang
negeri yang berkemungkinan ada di kalangan mereka yang dikehendaki menggunakan jalan udara untuk keluar negara. Pihak polis telah menghantar sinarai untuk dikenakan perintah sekatan kepada pihak immigration. Datuk Yang Bertuah, terima kasih. Yang Amat Sebab Bernam. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan, khususnya Polis Diraja Malaysia yang telah berjaya menahan lebih kurang 5,000 ahli kongsi gelap dan bekas tahanan ordinan darurat bagi membendung kegiatan jenayah di negara ini. Soalan tambahan saya, apakah langkah kerajaan bagi meningkatkan kejayaan kes pendakwaan terhadap suspek yang terdiri dari ahli kongsi gelap dan bekas tahanan ordinan darurat ini, dan sejauh manakah kejayaan dan keberkesanan PDRM mengadakan latihan bersama dengan Polis Scotland, Amerika dan Korea Selatan bagi meningkatkan kemahiran dan kepakaran anggota PDRM dalam bidang masing-masing? Dan sejauh manakah kebenaran bahawa polis hanya menunjukkan sasaran pada kaum tertentu dalam membentras kegiatan jenayah kongsi gelap dan bekas tahanan ordinan darurat? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kurang-kurang Yang Berhormat tak berceramah dalam Dewan. Ini macam soalan yang baik. Banyak kawan-kawan berceramah. Untuk membetulkan Yang Berhormat dia, kawan, saya bercakap ni. Memang saya layak menceramah. Untuk membetulkan Yang Berhormat, tangkapan kita hanya 3,316 orang, Yang Berhormat. Minta maaf, 36,316 orang. Itu jumlah tangkapan. Untuk mengkhususkan kepada jawapan sasaran kepada satu-satu kelompok atau bangsa ataupun etnik, jawapannya adalah tidak benar, Yang Berhormat. Sebenarnya kita melihat daripada sudut penglibatan sesiapa yang kita jangka telah terlibat dengan masalah gangsterism dan kongsi gelap. Untuk memperincikan jawapan ini, saya sebutkan di sini secara khusus, Yang Berhormat. Pecahan mengikut bangsa yang kita periksakan. Orang Melayu 465,016 orang. 465,016 orang. Cina 190,803 orang. India 171,420 orang. Yang lain-lain 277,217 orang. Yang lain-lain ini Yang Berhormat termasuklah orang daripada native Sarawak, Sabah dan sebagainya. Ini yang banyak ethnic group kita di sana. Sarawak 43, di Sabah 40 lebih lain. Jadi itu tidak diklasifikasikan secara ethnic group. Dan tangkapan pula Yang Berhormat ialah orang Melayu saya dah sebut tadi, orang Cina, India. Jadi jelas fakta ini menunjukkan tidak ada pilih kasih dan tidak ada perbezaan di antara etnik. Kita menangkap siapa yang kita jangka telah terlibat dan ada bukti-bukti yang menunjukkan penglibatan mereka. Jadi satu lagi soalan pendekatan pihak Polis Diraja Malaysia untuk memperbaiki siasatan dan pendakwaan di mahkamah. Ini kita mempunyai satu perkara, yang satu SOP ataupun Standard Operating Procedure yang menyeluruh tiap-tiap kesalahan yang ada dilaku di negara ini. Termasuk undang-undang yang baru pun dilulus oleh Parlimen. Kita telah merangka pada masa sekarang SOP-nya. SOP ni Berhormat, saya beri penjelasan secara panjang sedikit lah Datuk Yang Bertuah, minta maaf lah saya. SOP ni untuk satu undang-undang tu sendiri. Satu section undang-undang tu dia ada ingredient-ingredient yang tertentu. Dan ingredient ini dibutirkan 1, 2, 3, 4 ingredient dia. Dan ingredient ini yang perlu
dibuktikan ataupun di-prove dalam mahkamah, kita tunjuk macam mana nak collect dia punya proof ini. Garis panduan ini dibutirkan begitu halus sekali untuk diikuti oleh pihak penyelidik, polis dan sebagainya semasa menjalankan selidikan. Dan latihan-latihan yang kita buat, kita menjemput pihak-pihak pakar daripada luar negara bagaimana yang Berhormat sebutkan tadi, dan kita menjalinkan perhubungan. Baru-baru ini kita menandatangani di antara kerajaan Malaysia dengan Kanada, dan kita juga ada perhubungan dengan pihak United Kingdom dan juga negara Korea sebagaimana yang Berhormat sebut. Dan secara hariannya kita menerima menjemput pegawai daripada pejabat peguam negara untuk datang ke pusat-pusat latihan untuk memberi ceramah dan latihan kepada pegawai-pegawai polis kita untuk memberitahu macam mana menjalankan siasatan dan bagaimana mengumpulkan bukti dan bagaimana menyimpankan eksibit, dan semuanya sekali kita sebut supaya pembuktian dan pertuduhan dalam mahkamah nanti tidak ada yang berkurangan. Tetapi dalam kita melaksanakan dalam contentious sistem yang kita ada yang Berhormat, di mana peguam menuduhnya dan peguam bertahankannya, ini perkara yang mungkin berlaku. Ada kadang-kadang kita kalah, ada kadang-kadang kita menang, Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat Temerloh. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin kemukakan satu persoalan. Kalau kita lihat pada Januari sehingga Jun tahun ini, kita dilaporkan ada 67 kes jenayah kekerasan yang telah dilakukan oleh bekas tahanan ordinan darurat ini. Dan ia didakwa adalah merupakan kesan daripada pembebasan 2,473 bekas tahanan EO tahun lepas. Jadi jika benar dakwaan ini dan mereka ini memberi ancaman kepada keselamatan negara setelah mereka dibebaskan, persoalannya ialah, yang pertama, setelah mereka dibebaskan, apakah mereka dibebaskan sebebas-bebasnya tanpa pemantauan dekat daripada pihak berkuasa sehingga mereka berpotensi untuk melakukan lagi jenayah-jenayah berikutnya? Dan yang kedua, kenapa sepanjang tempoh mereka ditahan dan di penjara, tiba-tiba mereka masih lagi berpotensi untuk mengulangi malah lebih keras jenayah mereka? Apakah sistem pemenjaraan dalam negara kita langsung tidak memberi kesan untuk pemulihan dan kesedaran kepada tahanan-tahanan itu? Ataupun bagaimana sebenarnya orientasi pemenjaraan? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Baik juga jawab soalan tu. Yang pertama, soalan pemerhatian ataupun surveillance diberi kepada mereka yang telah dilepas daripada EO dahulu, undang-undang darurat dahulu, kepada masyarakat umum. Sebenarnya mengikut undang-undang dan mengikut garis panduan yang ada pada kita, Yang Berhormat, mengikut dasar-dasar dunia, nilai sejagat, apa dikatakan don't intrude into people privacy ini. Jadi banyak nilai-nilai ini telah diserapkan ke dalam masyarakat Malaysia. Yang Berhormat sedia maklum kerana parti-parti Yang Berhormat itulah yang mempelopori idea demokrasi, freedom, privacy ini, Yang Berhormat. Jadi kita di pihak kerajaan, kita juga melihat perkara ini sebagai satu perkara yang perlu kita ambil kira. Tapi dalam masa yang sama, polis kita memang mengambil tindakan dan juga mengambil surveillance, Yang Berhormat. Tapi masalahnya satu, Yang Berhormat, apabila mereka masuk ke dalam masyarakat selepas dilepaskan daripada tahanan dahulu, berlakulah pergaduhan di antara mereka sendiri untuk mengambil alih tapak yang dikosongkan dahulu yang sekarang telah diisi selepas mereka masuk ke dalam tahanan. Dan lepas yang mengisikan tempat itu tidak mahu mengalah, oleh kerana mereka memikirkan mereka lah tuan punya kawasan-kawasan yang tersebut. Jadi pergaduhan di antara mereka sendiri ini telah berlaku. Dan dalam keadaan semikian, apabila berlaku di antara pihak-pihak ini di antara sendiri, kadang-kadang masyarakat umum merasa gerun, merasa takut dan terlibat secara tidak langsung, terkena secara tidak langsung oleh tindakan keganasan dan kebuasan mereka. Itu masalah yang
yang melibatkan apa yang berlaku kepada pihak tahanan yang lepas kepada masyarakat ini, Yang Hormat. Soalan yang kedua, soalan penjara, Yang Hormat. Soalan penjara ini juga cantik, Yang Hormat. Sebenarnya penjara Malaysia dianggap salah satu penjara yang terbaik di dunia, Yang Hormat. Kita mematuhi syarat-syarat yang diberi oleh pihak bangsa-bangsa bersatu di bawah Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu yang mempunyai satu penjagaan yang baik, satu rehabilitation program yang terbaik. Baru-baru ini, Yang Berhormat, Menteri telah mengumumkan bahawa dalam penjara kita membuat program secara tak pernah dilihat orang di negara lain. Banyak negara yang ingin mempelajar macam mana kita mendidik anak-anak bangsa kita yang terlibat dengan dalam penjara ini, sampai 100 lebih membuat master's degree, ada mempunyai basic degree dan membuat PhD. Jadi ini pendekatan yang dibuat selari dengan kehendak dan nilai sejagat. Tetapi dalam masa yang sama, sebagaimana Yang Berhormat sebutkan tadi, maknanya penekanan kepada apa yang dibuat pada tahun 50-an, 60-an dan kebelakangan dahulu, iaitu final servitude yang begitu menegun dan menakutkan, tidak lagi dilaksana di penjara kita, Yang Hormat. Sebenarnya latihan kita banyak menerus kepada pembangunan nilai, pembangunan pemikiran, agama, dan semua agama digalakkan masuk ke dalam penjara untuk melatihkan penghuni-penghuni penjara itu mengikut nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sejagat yang dilaksanakan di penjara kita. Ini mungkin Yang Berhormat persoal kepada saya tadi dan saya jawab sebagainya. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih. Bintu loh. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Pertama saya ucap terima kasih pihak rakyat dari penduduk-penduduk daripada Sibu. Cakap ribuan terima kasih. Kita sudah ambil tindakan, sudah pindah Tuan OCBD dan Timbalan. Tuan OCBD sudah kena pindah. Dia rakyat minta saya sampaikan cakap terima kasih kepada mereka. Terima kasih. Dia orang lama sudah nak tunggu. Dia sudah pindah. Ya, nanti saya pindah pergi Seputih sana. Datuk Yang Di-Pertua, saya di sini mau bersoalkan mengenai isu ini kongsi kelab. Memanglah kita kerajaan ataupun anggota polis sudah ambil tindakan mana boleh atas ahli kongsi kelab. Tetapi untuk rakyat tiarang ada pening kepala nampak. Kita memang kerja keras. Tetapi kongsi kelab dia tak pandai dihapuskan. Kemungkinan makin pokosna ini macam. Dia kadang-kadang dia sokong kongsi kelab. Inilah cerita masalah. Itulah kita Crime Prevention Act dia tidak sokong. Itu rakyat salah faham. Dia fikir dia sokong ini kongsi kelab. Ini mana saya sokong kongsi gelap? Bila? Saya tadi kata Crime Prevention Act kita tidak sokong. Oh, itu bukan bermakna kita sokong kongsi gelap. Itu bukan bermakna kita sokong kongsi gelap. Ini kalau ini dia sudah keliru pagi-pagi ini. Dia sudah keliru. Baik Presiden. Dia sudah keliru. Datuk Yang Di-Pertua, masalah rakyat kata tiara banyak confused dengan izin. Ini perkara kita jalankan mana-mana tindakan yang boleh, tetapi nampak ahli-ahli kongsi kelab masih lagi berkembang. Saya mau tanya soalan. Kenapa ini perkara boleh berlaku? Adakah kementerian ada jangka panjang ataupun jangka pendek untuk rancangan betul-betul macam mana cara kita boleh kasih hapuskan ini ahli kongsi kelab di seluruh, bukan negara saja, terutama sekali di Sarawak. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat.
Yang pertama, Yang Hormat, berhubung dengan penukaran pegawai. Tidak ada sebab-sebab yang tertentu. Sebenarnya kita mempunyai dasar, Yang Hormat. Kita akan menukarkan pegawai-pegawai yang berkhidmat selama 5 tahun dalam satu tempat. Kalau tidak ada masalah-masalah pribadi dan sebagainya. Untuk pegawai ini nampaknya kita mencari pegawai yang setahap kekananannya ataupun kekiriannya untuk mengambil tempat yang dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Oleh kerana pada masa sekarang saya juga berterima kasih dengan kerajaan kerana memberi beberapa lagi ruang untuk banyak pegawai polis dinaik pangkat. Jadi dalam percaturan ini memang kita dapati ada sedikit masalah untuk mengisi tempat-tempat yang kita anggap kanan, umpamanya di Bintulu, di Sibu, seorang OCPD yang kanan. Dan Bintulu pun kita rancang untuk di-upgradekan kepada satu tahap yang lebih tinggi oleh kerana pembangunan sama laju di Bintulu. InsyaAllah kita akan tepati kehendaki rakyat untuk mengisi tempat-tempat yang tertentu supaya memuaskan hati rakyat. Tujuan kerajaan memang kepuasan rakyat itu diutamakan. Yang kedua, berhubung dengan mengatasi masalah gangsterisme. Sekarang kita menggunakan undang-undang biasa di Sarawak yang menjalankan op cantas. Kerana PCA ataupun undang-undang pencegah jenayah yang ada sekarang ini belum lagi sampai ke Sarawak dan Sabah. Kita hanya menggunakan undang-undang biasa. Undang-undang pencegah jenayah ini walaupun telah diluluskan di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara, saya sebenarnya minggu lepas berbincang, bertanya, sudahkah tidak undang-undang ini ditandatangani oleh Duli Yang di-Pertuan Agong dan bilakah hendak diwartakan? Sebelum diwarta, Ya Hormat, dan kita tidak boleh laksanakan dulu walaupun Dewan telah melulus. The tripartite sistem parlimen kita, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara, untuk meluluskan satu rang undang-undang. Jadi dalam keadaan sedemikian, sama-samalah kita menunggu, Yang Hormat, tak berapa lama lagi insya-Allah. Dan saya cukup yakin kita akan atasi masalah gangsterisme di Sarawak, termasuk yang kontrol balak, yang kontrol getah, yang kontrol lada, yang kontrol banyak lagi makanan di dalam luar bandar yang melibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini. Dan bagi tahu, Yang Hormat, polis bagi amaran jangan sampai PCA itu dilaksanakan di Sarawak baru menangis nanti. Terima kasih. Saya melihat Speaker Johor, mantan ahli Parlimen Seri Gading, ada di Dewan. Selamat datang, Yang Hormat. Saya jemput Yang Berhormat Raja Datuk Kamarul Baharin Shah. Terima kasih, Speaker. Soalan saya nombor 8. Ya, sila Yang Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih pada rakan saya Yang Berhormat daripada Kuala Terengganu. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian sentiasa prihatin dan mengutamakan rakyat dalam kita melaksanakan pelbagai program pembangunan. Dan kementerian juga bertanggungjawab untuk memastikan pembangunan dan perkembangan perniagaan perwujudan tempatan. Dan pada masa yang sama, kementerian menggalakkan perkembangan industri perwujudan dan mengawal selia pengusaha-pengusaha asing dalam sektor berkenaan melalui garis panduan penyertaan asing dalam sektor perdagangan pengedaran, iaitu Pindaan 2010. Dan dimaklumkan pada Yang Berhormat bahawa hypermarket dan juga peniaga runcit kecil-kecilan mempunyai target market dengan izin atau kumpulan sasaran pembeli tersendiri. Contohnya, pengguna yang ingin mendapatkan jumlah barangan dalam kuantiti yang sedikit masih memilih kedai runcit berbanding hypermarket. Dan berdasarkan analisis kementerian, kewujudan pasaraya besar dan antarabangsa
menyediakan kemudahan borong dengan harga yang kompetitif kepada peniaga-peniaga kedai runcit kecil tempatan untuk dijual di kedai mereka. Dan untuk maklumat yang berhormat, kerajaan juga sentiasa memahami keadaan yang berlaku dan telah dan sedang mengambil langkah-langkah dan juga strategi khusus bagi kita menangani masalah yang berlaku. Tentunya untuk membantu peruncit-peruncit kecil-kecilan seperti yang berhormat persoalkan. Datuk Yang Dipertua, kementerian juga di bawah projek National Key Economic Area ataupun NKEA, kita melaksanakan program transformasi kedai runcit iaitu tukar yang selalu disebut-sebut sekarang ini dengan kerjasama hypermarket tempatan dan juga asing untuk kita memodernkan kedai runcit sedia ada supaya lebih berdaya saing dan akhirnya dia akan meningkatkan nilaian jualan dan juga pendapatan runcit. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sehingga November 2013 sebanyak 1,570 kedai runcit telah dimodernkan. Itu kedai runcit. Dan selain daripada itu, Yang Hormat Datuk Yang Dipertua, kerajaan juga mewujudkan kedai rakyat satu Malaysia iaitu KRIM untuk mengatasi masalah persaingan penawaran harga. Melalui program ini, peniaga tempatan yang menjual produk KRIM boleh mendapat pendapatan yang lebih dengan menawarkan produk berkualiti dengan harga yang rendah, dan peluang perniagaan KRIM adalah terbuka kepada peniaga-peniaga tempatan untuk menyertainya. Terima kasih. Yang Mohd Kuala Terengganu. Terima kasih, Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun Selangor dengan 5 juta rakyat mempunyai penduduk yang begitu ramai, dengan kuasa beli yang tinggi, bagaimanapun kedai-kedai runcit kecil dan juga pasar raya tempatan seperti KK dan sebagainya menghadapi masalah survival dengan izin dengan asalkan kemasukan pasar raya besar. Beberapa tahun kebelakangan ini, kawasan padang hiliran di Kuala Terengganu menghadapi kemasukan terlalu banyak pasar raya besar, iaitu 2 pasar raya besar, Giant dan Maidin, berhampiran 1 pasar raya tempatan anak jati iaitu Sabasun yang employ 100% rakyat Malaysia yang pertama beroperasi sejak 12 tahun yang lepas. Dan pada Januari 2013, lesen perniagaannya tidak disambung lagi. Sementara itu, garis panduan kementerian adalah satu pasar raya untuk 350,000 penduduk. Sementara di seluruh Kuala Terengganu mempunyai hanya 220 orang penduduk. Tidak berapa kilometer dari kawasan ini, selepas Jambatan Sultan Mahmud pula, di Kuala Nerus, Sabasun kedua yang juga pertama beroperasi di sini, berhadapan dengan satu Giant baru yang mula beroperasi, dan Maidin dan juga Jaya Jusko yang sedang dibina. Penduduk di Kuala Nerus hanya 110,000. Garis panduan 350,000 untuk satu pasar raya. Di sinilah letaknya, di mana 110 penduduk berhadapan dengan 4 pasar raya. Kalau dicampur 4 dengan 3 di Kuala Terengganu ini, 7 pasar raya dalam kawasan penduduk tidak sampai pun 350,000. Inilah yang anehnya. Satu lagi adalah tanah milik 10 ekar Sabasun 2 ini akan diambil balik oleh kerajaan untuk diberi kepada pasar raya gegasi baru ini. Soalnya, mengapa Sabasun yang pertama dan pioneer 100% milik anak tempatan di dua-dua kawasan ini terpaksa ditutup semata-mata untuk memberi tempat untuk 5 pasar raya gegasi luar ini. Ini adalah keadaan yang tidak menusabah. Dan apakah peranan kementerian untuk memastikan kepentingan kedai-kedai runcit dan juga pasar raya tempatan anak jati yang mengambil 100% anak tempatan tidak terjejas dan hapus sama sekali. Ini adalah yang paling menyedihkan, dan saya rasa sesuatu perkara macam ini tidak patut berlaku, dan satu usaha yang khusus mesti diambil, bukan hanya untuk melindungi
kedai runcit kecil tetapi juga pasar raya kita yang sudah terbukti mampu bersaing. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat, kita sentiasa membuat pemantauan apabila satu-satu supermarket ataupun hypermarket ini wujud. Dan kita juga melihat kesan-kesan dan juga perubahan apabila wujudnya sesuatu supermarket di sesuatu tempat. Dan seperti Yang Berhormat sebut tadi, kita memang meletakkan kepentingan kedai-kedai runcit tempatan dan juga kedai-kedai yang sedia ada untuk kita melihat masalah yang mereka hadapi setelah supermarket ataupun hypermarket ini wujud di seluruh negara. Jadi untuk itu Yang Berhormat, kita kementerian telah pun bersetuju mengadakan satu kajian bersama-sama dengan pihak UPM untuk kita membuat kajian impak kesan daripada hypermarket asing terhadap peniaga tempatan, dan kajian ini akan bermula pada 1 Januari ini dan kita jangka dalam tempoh 6 bulan kajian ini akan kita dapat bukan saja mengenai dengan kesan terhadap pengusaha-pengusaha tempatan, tetapi kajian ini kita nak melihat kesan kepada pengguna itu sendiri dan juga kesan kepada pengusaha-pengusaha tempatan dan kesan kepada hypermarket yang wujud di situ. Termasuklah apabila wujudnya hypermarket ini, peluang-peluang pekerjaan yang terdapat di satu-satu tempat dan juga mengenai dengan tanah ataupun lonjakan harga tanah di sesuatu tempat apabila hypermarket ini diwujudkan. Jadi semua kajian ini dalam tempoh 6 bulan akan kita dapat dan akan kita teliti secara terperinci untuk menentukan supaya apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi akan dapat kita lihat hasil daripada kajian ini. Terima kasih. Ya, setakat itu sesi soal jawab untuk pagi ini. Peraturan Mesyuarat 12 dalam kurungan 1